Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah ini adalah merupakan siri yang keempat. Kita akan sambung pelajaran yang ketiga Ad-Darsus Salis, iaitu perbahasan berkaitan dengan lafaz, di mana sebelum ni kita dah bahaskan tentang dilalah lafziyah dan dilalah dengan 6 pembahagian dilalah, di mana dilalah itu terbagi kepada dua, iaitu dilalah lafziyah dan ghairul lafziyah. Kemudian dilalah lafziyah terbagi kepada 3, iaitu dilalah lafziyah wada'iyah, kemudian dilalah lafziyah aqliyah, dan juga dilalah lafziyah tabi'iyah. Dan yang diambil perhatian, yang dibahaskan dalam ilmu mantik hanyalah dilalah lafziyah wada'iyah, yang mana terbagi kepada 3, iaitu iltizamiyah, tadammuniyah, dan juga 3 bahagian yang telah kita bahaskan sebelum ni, iaitu al-iltizamiyah, apa lagi pembahasan dia, tadammuniyah dan mutabaqiyah. Itu 3 pembahagian daripada dilalah lafziyah wada'iyah yang dibahaskan dalam ilmu mantik. Hari ini kita nak tumpukan perbahasan tentang al-alfaz. Dalam perbahasan tentang alfaz ataupun lafaz-lafaz ini, kita akan tengok kenapa berhajat kita kepada lafaz. Kemudian kita tengok pula pembahagian lafaz itu kepada mufrad dan juga lafaz murakkab. Dan kemudian kita tengok contoh-contoh bagi keduanya. Kemudian apakah perbezaan di antara lafaz at-tamyiz bainal alfazil mufradah wal alfaz al-murakkabah ma'al amthilah. Kemudian istikhdam aqsamul alfaz, bagaimana menggunakan lafaz mufrad dan juga lafaz murakkab ini. Lafaz terbagi pada dua, iaitu dalam ilmu mantik lafaz ini terbagi pada dua, iaitu lafaz mufrad dan lafaz murakkab. Baik, kita lihat. Hajat al-mabhas al-alfaz. Hajat, keperluan perbahasan lafaz. Kenapakah dalam ilmu mantik dibahaskan tentang lafaz? Ada 3 sebab yang dinyatakan di sini. Ada 3 sebab mengapakah hajatul mabhas al-alfaz, berhajat perbahasan lafaz ini. Kenapa dibahaskan tentang lafaz? Yang pertama, la sabila ila tawsilil ma'ani ilal ghairi illa an tariqil alfaz. Tiada cara untuk menyampaikan makna ilal ghair, kepada orang lain, illa an tariqil alfaz, melainkan dengan jalan lafaz. Lafaz itu adalah perantaraan untuk kita menyatakan apa yang ada dalam hati. Kalau kita nak menyatakan sesuatu, mestilah dengan lafaz, dan lafaz tersebut difahami oleh orang yang kita cakap dengan dia. Itu lafaz ini seumpama perantaraan. Tanpa lafaz, kita tidak mampu untuk memberi orang. Lafaz ini termasuklah juga apa yang kita tulis. Apa yang kita tulis di dalam tulisan-tulisan kita, itu termasuk juga sebagai lafaz. Kenapa? Kerana lafaz ini adalah perantaraan di antara kita dengan orang lain ketika mana kita mahu menyampaikan sesuatu. Itu ilal ghair, kepada orang lain. Kita nak menyampaikan makna yang ada dalam diri kita, perlu melalui lafaz, sama ada lafaz itu berbentuk sebutan yang dinegari ataupun tulisan. Itu tujuan lafaz. Kerana itulah buat lafaz dibahaskan dalam ilmu mantik. Dia ada kena mengenai dengan bahasa. Kemudian yang kedua, al-lafzu mir'atun lil makna. Lafaz itu adalah cerminan bagi makna.
liwujudil alaqatil wathiqah bainal lafzi wal makna, kerana adanya hubungan yang wathiqah bainal lafzi wal makna, kerana adanya hubungan, wujudnya hubungan yang kuat di antara lafaz dan makna. Al-khata' fil lafzi, kesilapan pada menggunakan ataupun menyebutkan, menulis sesuatu lafaz, yajurruna, akan membawa kita ilal khata' fil makna, kepada silap faham, salah faham pada makna. Maksudnya lafaz itu perlu sesuai dengan apa yang kita hendak maksudkan. Sekiranya kita tidak menggunakan lafaz yang betul, maka nanti akan disalah faham. Itu pentingnya perbahasan lafaz. Baik, kemudian pembahagian. Kita terus masuk pada pembahagian lafaz. Baik, lafaz dalam ilmu mantik terbahagi kepada dua, iaitu mufrad dan juga murakkab. Samalah juga lafaz ini dalam ilmu nahwu, kita kata kalimah. Kalimah terbahagi kepada tiga: isim, fa'il, huruf. Dia beza istilah. Lafaz dia ada lafaz mufrad. Mufrad kalau dalam ilmu nahwu ni, kedudukan mufrad yang dibahaskan pada ilmu mantik sebagai salah satu dari perbahasan lafaz ini dipanggil sebagai kalimah. Isim, itu kata nama. Dalam ilmu nahwu dipanggil isim. Kalimah, kedudukan kalimah di sini, perbahasan kalimah ini dalam ilmu nahwu dipanggil sebagai fa'il. Kemudian adat di sini adalah kata sendi ataupun huruf. Maksudnya kalau dalam ilmu nahwu di sini, mufrad ini adalah kedudukan kalimah. Dan kalimah ini terbagi kepada tiga: isim juga dalam ilmu mantik, nahwu pun dipanggil isim. Kemudian kalimah. Kalimah ini dalam ilmu nahwu dipanggil fa'il. Kemudian adat di sini dalam ilmu nahwu dipanggil huruf. Ini pembahagian. Maka kata mufrad ini kata tunggal, kita kata. Kita akan bahaskan apa tu mufrad. Mufrad ni tiga dalam bahasa Arab. Mufrad ni tiga je: isim, fa'il, huruf. Itu dalam ilmu nahwu. Dalam ilmu mantik, isim, kalimah, adat. Sama. Cuma istilah yang lain. Kemudian murakkab. Murakkab ini terbagi kepada dua, iaitu murakkab tam dan murakkab naqis. Murakkab ni lafaz yang tersusun sekurang-kurangnya daripada dua kalimah. Kalau dia sempurna boleh difahami, maka dipanggil sebagai murakkab tam. Kalau dia tidak sempurna, masih perlu kepada perkataan yang lain untuk difahami, dipanggil sebagai murakkab naqis. Kemudian murakkab tam, itu dalam murakkab tam ini dalam nahwu dipanggil sebagai kalam. Dan kalam itu kalau dalam ilmu nahwu atau ilmu balaghah, dia dipanggil sebagai ada kalam khabari, ada kalam insya'i. Sama juga dalam mantik, murakkab tam itu, itulah kalam dalam ilmu nahwu, dalam ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah dia panggil kalam khabari ataupun kalam insya'i. Begitu juga dalam ilmu mantik, murakkab tam itulah kalam dalam ilmu balaghah. Kalam khabari, kalam insya'i. Dia ada juga murakkab tam khabari, murakkab tam insya'i. Murakkab tam khabari apa dia? Iaitu ma yahtamilu as-sidqu wal kadhib li dhatihi. Satu jumlah, satu ayat yang apabila didengar, apabila kita cakap, kita baca, kita boleh andaikan ini adalah benar ataupun salah. Kita boleh
ihtimalkan ia benar ataupun salah, itu murakkab tam khabari ataupun kalam khabari. Kalau kalam insya'i atau murakkab tam insya'i, kita tak boleh nak ihtimal, nak andaikan ia benar ataupun salah. Contohnya seperti permintaan ataupun larangan dan sebagainya. Yang itu pembahagian lafaz ya, mufrad dan juga murakkab. Kemudian kita lihat pula, kita kembali kepada pembahagian lafaz tadi. Tadi dia bahagikan lafaz tu kepada mufrad, murakkab. Kemudian tiap-tiap satu daripada mufrad dan murakkab itu ada pembahagiannya. Sekarang kita nak lihat pula definisi apakah yang dikatakan dengan lafaz mufrad itu. Bagaimana sesuatu lafaz itu kita boleh tahu dia lafaz mufrad ataupun kita boleh tahu dia lafaz murakkab. Tak kira lah murakkab tam atau murakkab nakis. Baik, tengok ya. Ini al-alfaz al-mufradah wal-alfaz murakkabah. Terbahagilah lafaz itu kepada dua, iaitu mufrad dan juga murakkab. Kalau dalam ilmu nahwu, murakkab ini kita boleh kata jumlah. Kalau murakkab tam, jumlah. Kalau murakkab nakis, kita boleh kata syibh jumlah. Manakala mufrad, kalimah atau perkataan yang tadi dibahagikan kepada 3 jenis perkataan. Baik. Kemudian lafaz dikatakan terbagi kepada 2, al-mufrad dan juga al-murakkab. Apa lafaz? Dia kata sini, ma'anil mufradat al-alfaz ialah sebutan, saya kata sebutan yang hendak menjelaskan tentang makna. Di sebalik lafaz mesti ada makna yang hendak disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Dengan lafaz itulah kita boleh menyampaikan makna apa yang ada dalam diri kita. Dan lafaz itu terbagi kepada 2, iaitu mufrad dan juga murakkab. Apa lafaz mufrad? Lafaz mufrad ialah ma laysa lahu juz'un yadullu dilalata maqsudatin ala juz'il ma'nal muradu minhu. Yang dikatakan dengan lafaz mufrad itu ialah sesuatu lafaz ma laysa lahu juz'un yang tidak ada baginya, bagi lafaz itu juzuk. Ma laysa lahu juz'un yadullu yang menunjukkan, yadullu dilalah maksudah, kehendak yang dimaksudkan, ala juz'il makna, atas juzuk makna yang dikehendaki daripadanya. Apa maksud dia tu? Misalnya insan. Contoh perkataan insan. Insan adalah lafaz mufrad. Cuba kita pecahkan lafaz insan itu kepada in, sa, ataupun alif, nun, sin baris atas, kemudian nun. Maka tiap-tiap satu pecahan juzuk daripada insan, alif, nun, sin, alif, nun itu tidaklah laisa lahu juz'un. Dia bukanlah juzuk yang menunjukkan atas makna maksud ataupun dilalah maksudah, makna yang dikehendaki daripada juzuk makna yang dikehendaki tu, ala juz'il makna al-murad minhu. Dia tidak ada makna. Bukanlah nun itu menunjukkan sebahagian daripada makna insan. Tak ada. Jadi ini dikatakan mufrad. Ma laysa lahu juz'un, tiada padanya, tiada bagi lafaz itu. Lafaz mufrad itu ialah suatu lafaz yang tiada baginya itu juzuk yang menunjukkan dilalah maksudah. Juzuk yang menunjukkan dilalah maksudah ala juz'il ma'nal muradu minhu. Maksud yang ialah sesuatu lafaz yang tiada padanya juzuk, yang ada padanya juzuk, tapi juzuk tersebut tidaklah menunjukkan maksud yang dikehendaki atas juzuk makna yang dikehendaki daripada lafaz tadi. Itulah maknanya lafaz mufrad. Manakala al-murakkab pula, lafaz murakkab itu pula ialah ma yadullu, suatu lafaz yang menunjukkan juzuknya,
iaitu suatu lafaz yang mana juzuk daripada lafaz tersebut menunjukkan dilalah maksudah, maksud yang dikehendaki atas juzuk makna yang dikehendaki itu. Dilalah maksudah ala juzuk. Contoh apa? Yang jahut tilmizul mujtahidu. Kita pisahkan juzuk yang jahut tilmizul mujtahidu. Lafaz yang jahut tilmizul mujtahidu ini adalah lafaz murakkab. Juzuk daripada lafaz itu apa dia? Yang jahu at-tilmizu al-mujtahidu. Juzuk-juzuk ini semua dilalah maksudah, adalah dilalah yang dimaksudkan, yang dikehendaki atas juzuk daripada makna yang dikehendaki. Ada maksud, menunjukkan maksud sebahagian daripada makna keseluruhan. Adapun pada lafaz mufrad tidak begitu. Kalau dipisah-pisahkan, dia tak ada bawa apa maksud. Tidaklah membawa, contohnya nama orang kita kata, Abdullah. Sebelum Abdullah ini kita letakkan sebagai nama orang Abdullah. Kita kata Abdullah ini adalah nama seseorang. Apabila kita pisahkan Abdun dan Allah, maka itu adalah lafaz mufrad. Lafaz Abdun dan lafaz Allah dipisahkan, dia tidaklah membawa sebarang maksud bagi lafaz tersebut. Ini lafaz mufrad. Contoh lagi, nama negara, apa-apa saja kalimah mufrad. Kemudian yanqasimul lafzul mufrad ila ismin wa kalimatin wa adatin. Kemudian lafaz mufrad itu terbahagi kepada isim. Contohnya kata nama lah, mudarris, masjid, nahrun. Kemudian bagi juga kepada adat, min, ala, fi, huruf jar, huruf ataf dan sebagainya. Kemudian kalimah ni kita kata fa'il, zahaba yajlisu, asbir. Kemudian dia kata, dia bagi tambahan maklumat sikit, dia kata al-murakkab. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, dia kata jumlah al-khabariyah. Murakkab ni jumlah. Satu ayat. Kalau bahasa Melayu kita kata ayat yang difahami. Kemudian isim kata nama, kalimah ialah fa'il, kemudian adat, harfan dan nuhat. Tadi kita dah bahas tentang mufrad, kita tengok murakkab pula. Apa murakkab? Murakkab bagi kepada dua, murakkab tam dan murakkab naqis. Murakkab tam itu ma afada faidatan tuhsinu sukutu alaihi. Baliknya murakkab naqis ma la yufidu faidatan tuhsinu sukutu alaiha. Murakkab tam ialah suatu lafaz yang tersusun yang memberi faedah, afada faidatan tahsunu sukut. Maksudnya kalau orang dengar, orang boleh faham terus. Orang diam, maksudnya orang boleh faham terus, tak perlu lagi nak tanya. Orang boleh diam dan boleh faham. Tak perlu lagi nak tanya apa lagi. Satu lafaz yang boleh faham, yang boleh difahami. Ma'afada faidatan tahsunus sukutu alaih. Maksudnya orang yang dengar tu boleh faham. Adapun murakkab naqis, dia perlu kepada tambahan kalimah-kalimah yang lain supaya faham. Ma la yufidu faidah. Kalau orang diam pun tidak bawa mungkin, maksudnya kalau orang diam orang tak faham. Tahsunus sukutu alaiha. La yufidu faidatan tahsunus sukutu alaiha. Maksudnya tidaklah membawa faedah kalau seseorang itu diam. Dia perlukan kepada minta lagi penjelasan ataupun ditambah lagi kalimah supaya faham. La yufidu faidatan tahsunus sukutu alaiha. Maksudnya memerlukan kepada penjelasan kepada kalimah lain. Kalau diam tidak bawa kepada faham. Tak memberi faedah. Tapi kalau tam, diam pun sudah cukup, sudah boleh faham. Sudah membawa faedah faham.
Kemudian murakkab tam bagi kepada dua, khabari, insya'i. Saya jelaskan tadi, kullu murakkab yahtamilu sidq wal kadhib li dhatihi. Setiap lafaz murakkab yang boleh dinilai, yang boleh ditimbang betul ataupun salah li dhatihi, bagi zat lafaz itu sendiri. Inilah perbahasan ilmu mantik. An-nadhafah asasul qawa'id as-sahihah. Adakah kenyataan kita khabari, murakkab tam khabari ini nanti dibahaskan dalam apa dipanggil sebagai al-qadiyah. Suatu pernyataan, ataupun kita panggil satu pernyataan dalam bahasa Melayu, iaitu sesuatu yang boleh kita nilai betul ataupun salah. Adapun insya'i tidak, kullu murakkab la yahtamilu sidq wal kadhib bidhati. Tak bahas pun dalam ilmu mantik. Setiap pernyataan yang tidak boleh dinilai, yang tidak boleh ditimbang benar ataupun salahnya, dilarangan dan sebagainya. Insya'i ada bentuk talabi, tuntutan, dan juga ghairu talabi. Tuntutan itu tuntutan dalam bentuk larangan, perintah, doa, istifham. Kita tanya orang soalan, itu bukan khabari. Kita larang, perintah, doa kita, permintaan. Kemudian talabi, sumpah, taraji, nidak, seruan, tamanni, harapan dan sebagainya. Ini bukan dalam bentuk khabari. Dia bukan dalam perbahasan ilmu mantik. Bahasan ilmu mantik adalah hanyalah murakkab tam khabari sahaja. Okey, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah kita bertemu dalam pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.